Okey, kita akan mulakan dengan section A1 profil pensyarah. Sekarang dah kosong kan, tak ada apa-apa. So, cara kita nak masukkan ialah tuan-tuan dan puan-puan sepatutnya semasa penyediaan physical filing untuk portfolio sudah ada soft copy bagi biodata pensyarah masing-masing untuk unit kan. So, cuma kita sediakan di sini bentuk dia sebab saya nak tunjuk macam nak buat. Kita pergi ke Microsoft OneNote. Kita buka balik dekat kita punya OneDrive. OneDrive yang tadi tu. Kita buka OneDrive dan ambil bahan. Kalau sekiranya tuan-tuan puan-puan tiba-tiba memang terhilang soft copy untuk bahan-bahan itu, Puan Ilian ni ada bagi satu shared folder. Tekan di situ bahan bengkel yang warna kuning tu. Kat sini ada sini borang profil pensyarah contoh Okey, kita pilih klik borang profil pensyarah and then download dan dia akan masukkan dalam komputer kita. Lebih mudah. Okey, sekarang ini adalah borang profil pensyarah yang kita download tadi. Lepas tu edit lah. Edit Haslina binti Kamarudin. Saya buat ni saja cepat and then save lah di tempat yang mana kita senang carilah biasa saya suka letak dekat desktop and then save. Okey, sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk masukkan file yang kita dah type tadi dekat Word untuk dimasukkan ke dalam bahagian page dalam kita punya portfolio. Okey, mula-mula kita tekan file, menu file yang ada gambar klip tu. Dan pilih file yang kita dah type, yang kita dah save tadi. Okey, saya di sini filenya. Tekan open. And then ada satu dialog box yang tanya pilihan, ada beberapa pilihan. Saya cadangkan terus, pilih insert as print out. Okey, so dia terus automatic print out dalam bentuk PDF. Okey, so sekali bila kita tekan tu, dia dah sediakan dua file. Dia dah tampal dua file dekat page tu. Satu bentuk PDF, satu lagi bentuk Word. Okey, so tak apa, biarkan di situ. Kalau kita nak susun elok sikit susunan dia tu, susun je macam tu. Tak apa pula. Okey, tak apa, kita kumpulkan di sini saja. Dan ini tak penting. File ni dia macam tempat file. Kalau kita takut hilang file kita letak kat sini, kita boleh akses balik. Ini original tempat file. Tapi untuk cepat katakanlah orang nak baca kita punya file, bila dia buka je dia dah terus nampak. Tak payahlah dia nak tekan buka. So dekat sini dia dah bukakan dan ada nampak dalam bentuk PDF. Setiap muka surat yang ada dekat yang kita punya file tadi dah siap. Okey, dia automatik tukar bentuk PDF. Maknanya tak boleh kacau, yang memang tak boleh conteng apa-apa lah. Okey, katakanlah kita tak nak yang bentuk PDF ni kita boleh gerak-gerakkan. Katakan kita nak letak bawah sikit ke, kita tekan lama sikit, kita drag lah. Kita drag, so dia boleh bergerak-gerak. Okey. Untuk tujuan ini untuk penggunaan komputer, jadi kita tak perasan sangat. Tapi katakanlah nanti tuan-tuan dan puan-puan ada iPad, ada tablet dan yang boleh conteng-conteng tu kan, yang boleh pakai pen, kita ada pilihan untuk tukarkan PDF ni jadi gambar. Okey, bila dia dah jadi gambar, kita boleh conteng atas dia. Sebenarnya kita boleh conteng kat sini juga. Contoh macam ni senang sikit. Sini pun kita boleh conteng. Contoh saya tunjuk. Katakan kita pilih satu muka surat pertama ni, kita right click. Ada di bawah sekali ada tekan set picture as background. Okey, kita tekan. Bila kita tekan set picture as background, kita nak drag dah tak boleh. Dia dah jadi gambar. Tapi kelebihannya, bila dia dah jadi gambar, kita boleh conteng-conteng. Right? Kalau komputer ni ada, kita boleh conteng-conteng. Nampak? Kita nak conteng-conteng, kita pergi tekan, ni insert kan, pergi tekan dekat atas tu ada draw.
So dekat drawer ni dia ada pilihan pen, ada marker, ada highlighter. Contohlah saya nak highlight nama saya Hasina Kamarudin dengan warna kuning. Saya pilih highlighter, saya pilih kuning. Saya warnakanlah macam tu. Alright, dia boleh conteng. Tu kelebihan guna. Tapi kalau kita tak nak conteng, biarkan je lah. Kita boleh je undo balik. So undo balik, kita pergi dekat bahagian tu. Dan kita rasa macam tak nak lah pakai tukarlah balik jadi PDF. Nak gerak-gerakkan bentuk file tu. So kita patah balik, set picture as background tu kita antik lah. Bila kita antik dia jadi file PDF. Tapi bila file PDF tak ada conteng lah. Okey, itu cara bagaimana kita nak masukkan file ke dalam page. Okey. Dan kita boleh lakukan dengan cara pada tempat-tempat yang pada subpage yang lain. Okey. Kalau kita perhatikan dekat sini ada next is latar belakang akademik. Latar belakang akademik dikosongkan, tapi katakanlah contoh kita nak letakkan kita punya latar belakang akademik tu, kita nak buat table, kita nak cakap kita nak type lah, kita nak tulis kita punya ni, kita nak terus type kat situ, kita tak nak buat kat tempat lain. Okey, kita boleh insert table. Katakanlah ambil pergi dekat bahagian insert tu, ada table kat situ, pilih table banyak mana nak. Saya letak 3/3 ni nak tunjukkan. Okey, ada table situ kan. Ni highlighter saya ni dah tak terpadam lagi ni. Kejap saya padamkan highlighter saya ni. Tak jadi, kita cancel balik. Okey, kita pergi home balik. Padam balik yang tadi. Alright. So, okay. Tadi bila kalau kita dah tekan draw, kita tukar kena type balik, kita kena tekan dekat draw tu, kita tekan text mode supaya kita boleh type lah. Nanti kalau tidak, kita guna macam pen pula. Okay, so dekat sini, kita boleh, kotak ni kita boleh tambah lah. Macam contoh, tahun. Katakan tahun 1999, kita nak letak pendidikan, tahap pendidikan, contoh tahap pendidikan. Tulis katakan sini SPM, institusi sekolah menengah A, contohlah. Okey, lepas tu buat institusi, betul je. Okey, so buatlah macam biasa. Kita boleh besarkan kita punya ni macam biasalah, macam kita guna table. Kalau kita nak tambah file, kalau kita nak tambah row, kita pergi dekat hujung tu, kita right click, ada pilihan table, kita boleh tambah insert column, insert row below, macam tu lah. So tahap itu kalau kita nak buat terus dalam ni lah. Okay. Dan Ilyan ni saya tengok tadi dia buat sub terus, dia buat macam ni. Dekat latar belakang akademik tadi, kita letak add page. Okey, add page kita letak contoh sarjana muda. Contoh sarjana muda kecil. Okey, tulisan kecil. Sarjana muda. Okey, sarjana muda. Tadi ingat saya ada ajar pasal subscript, sub page. Okey, kita nak tekan dia make sub page dan dia ke kanan sikit. So pergi dekat sub sarjana muda tu, dekat sini, and then kita nak masukkan kita punya sijil. Terus nampak gambar sijil kita. Okey, ataupun kita nak tambah lagi satu add page. Situ automatic. Kalau kita add page kat bawah yang kita sedang select tu, dia automatic ikut subsection yang di mana kita berada sekarang. Okey, saya nak tambah sarjana. Alright, so enter.
So dia automatik tukar sarjana. So sekarang saya nak masukkan saya punya sijil sarjana saya yang saya dah save dekat komputer as picture. Right, so kita ambil insert picture and then saya ada simpan dekat download. Mana tadi ya? Okay, kejap. Okay, alright. Ni saya punya sarjana punya sijil. Dan bila dah jadi macam tu, nampak macam terbalik kan? Okay. Kalau gambar dia tak adalah file kat tepi tu. Okay. Kalau macam tu kita tekan right click dan kita ada pilihan untuk rotate supaya mudah tengok. So tekan rotate lah. Rotate left. So boleh baca lah. Nampak macam tu lah. Dan kalau kita tak nak dia bergerak-gerak sebab yang ni mungkin tak berubah dah, kita tak nak dia gerak-gerak, so kita juga boleh restore dan kita boleh juga set picture as background. Bila kita set picture as background, maknanya tak berubah, tak bergerak lah. So macam nanti ada orang pergi kata kita pergi latar belakang, kita tekan sarjana, saya tak isi lagi. Ok, sarjana saya dah ada, macam tu senang. Dekat latar belakang akademik tadi, mungkin kita boleh letak summary lah, kita boleh letak table dan kita boleh summary kita punya sarjana tahun berapa dan sebagainya, dan kita buat subpage untuk tunjukkan kita punya sijil. Begitulah caranya. Sijil ni juga boleh juga kita ambil dalam bentuk PDF. Kalau PDF tadi macam tadilah, macam saya tunjuk macam mana kita masukkan biodata pensyarah. So kita pergi ke pengalaman bekerja, begitu juga. Kalau pengalaman bekerja tuan-tuan dan puan-puan sudah ada type dekat Word, dekat mana-mana, so follow step yang masukkan Word ataupun masukkan PDF dan ambil di komputer. Okay, alright. So sijil guru juga masukkan. Ni Iliani ni tersalah file, saya rasa kita delete. Kalau kita nak delete senang saja. Kita pergi kat sini, kita pergi cursor tu sini, klik cursor tu, nampak macam tu, tekan je kita begini dan tekan je delete dekat kita punya keyboard. So dah terdelete lah. So kita gantikan lah, kalau kita ada sijil guru, masukkan dalam bentuk yang perempuan dan tuan-tuan dan puan-puan tahulah. Okay, kalau kita pergi dekat section A2, surat memo pejawatan. Yang ni kalau kenaikan pangkat lah, kita dapat surat kenaikan pangkat, masukkan kat sini. Masukkan bentuk PDF, masukkan bentuk gambar pun tak apa, tak ada masalah. Okay, next, falsafah pengajaran. Yang ni saya tak pasti, maybe certain tuan-tuan dan puan-puan dah ada type kat mana-mana, falsafah pengajaran tuan-tuan dan puan-puan, ataupun kita nak terus type. Kalau kita nak terus type, senang saja. Kita klik kat situ, terus tekan keyboard dan type. Falsafah pengajaran saya adalah macam tu. Dan once kita dah type betul-betul, contoh saya type banyak-banyak, dan kita sebenarnya boleh gerakkan, movekan type kita tu kat mana lah, macam tu je. So ataupun kita dah type kat mana-mana dan kita tak nak masuk file, kita nak copy paste je pun mudah. Contoh saya ambil satu file saya ada buka Word saya tadi, saya buka latest Word. Contohlah, saya bagi contoh je ni, saya dah type, ada benda lah saya dah type dekat saya punya Word kan. Contohlah saya dah cerita falsafah pendidikan. Yang ni saya ganti ni, saya type, saya just ambil je random saya punya file. Contohnya falsafah pendidikan saya, contohnya saya nak ambil page ni kata. Okay, select je dekat kita punya Word and then klik copy, and then kita patah balik, kita pergi dekat OneNote, and then kita right click and then paste. Okay, nampak? So benda yang kita dah type tadi dah keluar kat sini terus, macam tu pun boleh. Cara begini juga boleh. So macam-macam cara kita boleh insert. Alright, so saya padam balik. Catat organisasi, yang ni jabatan matematik, nanti gantilah ikut jabatan masing-masing. And dari sesi tu Eliani dah buatkan subpage. So ini terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk tukar lah lepas ni. Kalau catat organisasi, unit masing-masing dah sediakan dalam bentuk PDF, dalam bentuk gambar. Just insert seperti yang saya dah tunjukkan cara dia tadi. Okay, and then kita pergi A5, iaitu tugas-tugas khas tahun 2020.
insert saja. Boleh type terus dan insert saja file pun boleh terpulang. So dekat unit apa dan sebagainya lah. A6 senarai khusus yang dihadiri, luaran dan dalaman. Boleh type, boleh letakkan file dan boleh juga insert yang dalam kita punya apa tu, yang online tu, yang latihan kita yang online tu, ada report kan, boleh paste kat sini, tak ada masalah. Dan akhir sekali untuk section A ada A7. A7 tu ada tahun 2020 ni apa kita punya sumbangan projek. Katalah kita ada projek dekat peringkat antarabangsa, kita ada present satu projek. Projek tu projek apa tu, PLC contohnya, PLC kita. Okey, mungkin boleh tambah di sini projek antarabangsa tu kan. Dekat antarabangsa tu kita tambah dekat sini add page, type situ PLC contohlah, projek PLC. So projek PLC tu letak ni, kita pindahkan mix up page. Okey, ada PLC sini kan, boleh paste semua benda projek kita, penerangan ringkas tentang projek kita, dan kita boleh bagi link video kalau kita ada present apa-apa dekat YouTube dan sebagainya.